Okey, untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi isu kita tentang Piala Thomas dan juga Piala Uber, kita bersama dengan wartawan Nadia Arnaz, Shakira Zulkifli. Shakira, dengar ke? Kira dah berbuka ke? Dengar Dayang, dah sama sempat minum tadi. Okey, Kira tadi kita ada berbicara sekejap sebelum kita on air ni. Dengan barisan sukan C yang dah ditetapkan dihantar barisan muda, boleh kita dapat gambaran bahawa line up untuk Thomas Cup ni macam tak ada kejutan dah, kita dah tahu dah pemain-pemain terbaik yang kita ada ni lah yang akan dihantar untuk Thomas Cup. Adakah ini bermaksud sasaran kita di Thomas Cup ini perlu diletakkan lebih tinggi? Mungkin sekurang-kurangnya bagi Kira, adakah di separuh akhir Kira? Okey, memang kali ini kita mempertaruhkan skuad ataupun barisan pemain terbaik di Piala Thomas dan juga pemain muda di Sukan C Vietnam nanti, kerana fokus utama Malaysia kini terarah kepada Piala Thomas. Berbanding dengan Sukan C selepas dua kejohanan ini akan berlangsung pada tarikh yang berdekatan, macam Piala Thomas akan berlangsung pada 8 hingga ke 12 Mei dan Sukan C pula akan berlangsung pada 12 Mei hingga ke 13 Mei. Dan kalau tahun lepas perjalanan Malaysia di Piala Thomas terhenti di saingan suku akhir, saya rasa kali ini memang patut kita meletakkan sasaran lebih tinggi di Piala Thomas di Bangkok nanti, mungkin sekurang-kurangnya di peringkat separuh akhir. Sebab macam apa yang Coach Rexy pernah katakan sebelum ni, kita mesti berani untuk meletakkan sasaran yang tinggi supaya barisan pemain tidak akan ambil mudah tanggungjawab yang diberikan, sekaligus mental mereka pun akan selalu bersedia dan juga lebih kuat untuk menerima cabaran itu. Maksudnya memang kali ini BM, saya rasa Coach Johan pun ada pernah keluar statement yang sasaran di Piala Thomas kali ini bukanlah sekadar di saingan suku akhir, dan maksudnya BM percaya dengan kebolehan line up yang bakal dipertaruhkan di Bangkok nanti. Dan saya fikir antara line up-nya adalah sebahagian daripada line up dengan berpasukan badminton Asia pada Februari lalu, kecuali Jackie dan juga Lim Chok King yang sudah disenaraikan di Sukan C. Selebihnya adalah Lizija, Eun Ziyong, Yeong Jun Hao dan juga Aidil Sholeh. Tapi kali ini BWF membenarkan untuk membawa 12 pemain berbanding 10 pemain pada tahun-tahun sebelum ini untuk dibawa. Jadi saya fikir Liu Darren akan membantu memperkuatkan lagi skuad Thomas kali ini. Dan dengan kekuatan barisan pemain kita, kekuatan mereka sendiri yang dimiliki dan gabungan pemain berpengalaman serta pemain muda, saya fikir Malaysia memang mampu ataupun akan bersedia untuk mengharungi perjalanan di Bangkok nanti. Okey, untuk pasukan lelaki kita boleh katakan mereka cukup bersedia, tapi kita nak berbalik kepada Piala Uber lah. Kita tahu bahawa peluang untuk sekurang-kurangnya suku akhir tu agak mustahil lah Kira. Top players akan ke Uber. Adakah kita letak sasaran yang tinggi untuk skuad wanita negara kita, ataupun adakah kita boleh katakan mungkinkah last year jadi penanda aras untuk raih keputusan terbaik untuk tahun ini Kira? Okey Dayang, saya tak naklah cakap tidak mustahil untuk menyamai pencapaian sama dengan tahun lalu, tapi saya fikir peluang tu masih terbuka buat skuad wanita negara, kerana memang pencapaian pasukan Uber tahun lalu menjadi pencapaian skuad Uber pada tahun lalu yang tamat di peringkat suku akhir juga menjadi penanda aras lah untuk sekali lagi mereka sekurang-kurangnya raih pencapaian sama. Tapi BM juga, saya pernah berborak dengan Coach Rexy bahawa dia optimis skuad wanita negara tidak mustahil untuk menjadi net juara kumpulan C. Cuma mereka perlu ambil kesempatan untuk menewaskan Denmark yang dianggap perlawanan akan menjadi 50-50 antara Malaysia dan juga Denmark. Sebab Coach Rexy pun pernah katakan bahawa beregu wanita Malaysia, wanita negara mempunyai kelebihan berbanding dengan beregu Denmark. Dan selain itu, satu mata wajib harus dicuri daripada aksi menentang Mesir nanti, selain hanya Thailand sahaja yang dianggap sebagai pencabar sengit dalam kumpulan C Dayang.
Okey, bila Kira cakap macam tu, kita boleh dapat lihat untuk saingan Piala Uber di kumpulan C, Malaysia ada Thailand, Denmark dan juga Mesir seperti yang Kira katakan. Kalau peluang kita 50-50 dengan Denmark dan untuk kita muncul sebagai nak juara di belakang Thailand, mungkinkah sepatutnya kita menampilkan barisan yang lebih seimbang sedikit untuk Piala Uber ni, Kira? Kalau kita nak lihat, nak compare, nak bandingkan Piala Uber dan juga line up untuk sukan C, Kira. Okey, saya setuju tu. Bak kata pepatah lah kan, takut juga kalau yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Betul. Jadi bagi pandangan saya, mungkin Malaysia boleh pertaruhkan skuad wanita yang seimbang, gabungan pemain senior dan juga junior dalam Camp Uber dan juga Camp Sukan C, termasuk menyenaraikan Goh Jin Wei yang sudah kembali beraksi di atas gelanggang. At least mungkin kita boleh meraih pingat emas di Sukan C nanti, lebih daripada 1 pingat emas seperti yang disasarkan. Dan sasaran di Sukan C hanya 1 pingat emas daripada Camp lelaki. Berbanding kita raih 3 pingat emas di Filipina 3 tahun lalu, dan fokus utama BM untuk pertaruhkan line up barisan pemain junior di Sukan C adalah untuk memberi exposure kepada pemain muda negara. Bagi saya, kita perlu sebenarnya ambil peluang apabila negara-negara lain semua akan menghantar line up yang terbaik di Uber ataupun Thomas, dan mereka juga mempertaruhkan pemain muda di Sukan C dalam skuad mereka. Selain itu, dekat Filipina dulu juga kita tahu yang kita sekurang-kurangnya raih pingat emas menerusi Perseorangan Wanita Negara SKISONA. Dan saya fikir untuk pertahankan pingat emas itu, dan selain daripada untuk mempertahankan pingat emas itu, dengan SKISONA yang masih belum berada prestasi terbaiknya sejak isu yang tahun lalu, mungkin jika dia dapat pertahankan pingat emasnya di Vietnam nanti, mampu membantu kembalikan ataupun tingkatkan keyakinan dirinya di atas gelanggang, dan mungkin juga ia boleh menjadi moral booster untuk Kisona meneruskan kariernya sebagai pemain badminton. Tapi apapun, saya mengharapkan semua barisan pemain, tidak kira yang akan beraksi di Piala Uber, Piala Thomas ataupun di Sukan C nanti, dapat buktikan persembahan yang terbaik, dan apa yang penting adalah menunjukkan fighting spirit yang terbaik. Kalaulah kedua-dua kejohanan ni ada gap dalam 2 minggu ke kan, lebih seronoklah kita nak saksikan kedua-dua kejohanan ni kita dapat berikan prestasi terbaik lah kan. Baik, terima kasih Syakira Zulkifli. Thank you, Kira.